Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada rakan-rakan media. Pertamanya terima kasih telah hadir pada tengah hari ini. Sidang media pada tengah hari ini adalah berhubung dengan tangkapan 18 ahli sindiket penipuan yang menyamar sebagai kenalan yang ditangkap di bawah Op Puyuh. Pada 7 Februari jam lebih kurang 4 petang sehingga 10 malam, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Johor telah melakukan serbuan dan pemeriksaan di beberapa buah premis di Kempas dan juga Setia Indah. Dan dalam operasi ini kita telah berjaya menangkap 18 suspek terdiri pada warga negara tempatan, 15 lelaki Cina dan 3 perempuan Cina. Kesemua tangkapan ini berusia dalam lingkungan 15 sehingga 35 tahun. Semasa serbuan dan pemeriksaan, pihak polis turut merampas sebanyak 60 telefon bimbit, 13 buku nota mengandungi butiran nombor telefon mangsa dan mengandungi skrip perbualan serta 17 kad ATM pelbagai jenis bank disyaki digunakan oleh kumpulan sindiket. Ini untuk menipu mangsa yang menyamar sebagai kenalan, tuan-tuan. Hasil siasatan awal, modus operandi yang digunakan oleh kumpulan sindiket ini adalah menipu mangsa dengan menyamar sebagai kenalan seperti ahli keluarga, adik-beradik dan rakan melalui panggilan telefon untuk meminjam wang. Setelah mangsa membuat semakan semula dengan kenalan yang berkenaan, barulah mangsa sedar telah ditipu dan mengalami kerugian. Maklumat siasatan ke atas ahli sindiket mendapati kesemua mereka mula bekerja pada awal bulan Mac tahun ini dan menerima maklumat tawaran pekerjaan yang diiklankan melalui Facebook dengan bayaran gaji RM2,500 sebulan. Ahli sindiket turut menerima 5% komisen daripada hasil penipuan yang berjaya dilakukan. Kesemua tangkapan telah diriman di Mahkamah Majistret Johor Bahru pada 8 Mac. Tangkapan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan dan jika disabit dengan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan boleh dikenakan sebat dan boleh dikenakan denda. Untuk makluman rakan media, pada tahun lepas sebanyak 2009 kes melibatkan modus operandi menyamar kenalan dilaporkan dengan jumlah kerugian berjumlah RM1.7 juta. Dan bagi tahun ini saja, setakat bulan Februari, sebanyak 48 kes telah dilaporkan dengan jumlah kerugian berjumlah RM398,000, tuan-tuan. Dan sekali lagi, Polis Johor menasihati orang ramai dan masyarakat sentiasa peka dengan setiap panggilan telefon yang diterima. Jangan mudah percaya, terutamanya melibatkan transaksi kewangan. Semak kesahihan setiap berita yang diterima, terutamanya tanpa bersemuka, tuan. Membuat semakan dengan nombor telefon dan akaun bank terlebih dahulu melalui laman sesawang, tuan. ccid.rmp.government.my, semak mule, tuan. Sama ada pernah terlibat dalam kes yang disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, tuan. Orang ramai dan masyarakat sekiranya terdapat sebarang makluman berkenaan kes-kes jenayah komersial boleh menyalurkan maklumat terus kepada Pegawai Risikan Operasi DSJK, tuan, IPK Johor, ASP Timi Anak Ahing di talian 019-773728 atau melalui info line DSJK talian 013-211-1222, tuan. So itu saja, tuan-tuan. Kalau ada apa-apa soalan. Reman dia berbeza, ada yang riman 4 hari, ada yang 2 hari, ada yang sehari. Tak sama rimannya. Yang suspek ni, so far dia dah tipu berapa ramai orang tu dan berapa jumlah kerugian dia lalu? Siasatan masih dijalankan, tuan-tuan. Ini pun dia orang baru lagi, tuan-tuan. Baru awal bulan ini, tuan. Bulan Mac. So, tak. So, maksudnya dia tak sempat dah dapat gaji diorang tu?
Ha? Belum sempat lah. Baru kerja. Ha? Ha? Tak ada. Tak ada pelajar. Tak sekolah. Ha? Okey, tuan-tuan. Kebelakangan ni banyak jenayah komersil yang polis Johor Okey. kejayaan sebab kena bawah kumpang. Tak juga. Ini bukan isu ditangkap bawah poka atau sebaliknya. Ini isu operasi yang kita buat ni macam saya selalu cakap. Format kita operasi berterusan. Kita bukan buat operasi ikut bermusim, tak. Memang dalam kes-kes yang kita tangkap bawah poka tu ada hanya melibatkan kebanyakan mirror account. Yang mana kita tengok kita tak cukup bukti untuk kita tuduh kan. Kita tangkap bawah poka. Poka tu option yang kedua. Tapi option pertama, kita tangkap dan kita nak tuduh di mahkamah. Melalui Facebook. Ya? Ada interview selepas tu, tak ada interview session ke apa? Tu dia ada buku dia, buku panduan. Dialog tu ada tu. Yang penting orang dah kerja, lepas tu dia skrip tu ada kat situ semua tuan-tuan. Tu buku tu. Dia ikut skrip tuan-tuan. Macam berlakon lah. Semua 18 ni pekerja dia tu. Bekerja. Dia punya kepalanya tak ada. Kepala masih lagi dikesan. Dia orang kenal kepala dia. Kepala dia orang tak kenal. Jumpa tu kan. Itu masih ada lagi sedikit daripada kita yang sama. Siasatan masih lagi dijalankan. Dia banyak, macam saya cakap lah, hari tu pun saya cakap, banyak sedikit, bukan satu sedikit. Kan? Kalau cakap berkenaan dengan online penipuan ni banyak sedikit. Habis satu-satu. Dah berkali-kali kita cakap pun kan, masih ada lagi yang tertipu tuan-tuan. Tadi yang kata yang diorang pernah di beberapa premises kat tempat kita premises rumah ke ataupun yang kat rumah satu, kondo satu. Rumah satu, kondo satu. Soalan lain boleh? Follow up kes tembak bunuh. Follow up, kita masih lagi menunggu keputusan DNA kan. Yalah, kita nak cakap apa, ini melibatkan keluarga bangsa lah kan. Kalau dia orang boleh mengesahkan mayat anak dia orang, senang lah. Benda tu dah settle lah. Tapi dia orang kata dia orang tak dapat nak sahkan. So jadi kita polis terpaksa tunggu laporan DNA kan. Memang last esok sambung lagi. Tak, kita akan tuduh. Betul bila tu? Nanti saya akan maklumkan kemudian. Dalam masa terdekat. Dia dah bengkak lah. Yalah, kalau kita ikut benda asas tuan-tuan, apa tu suspek pun mengesahkan dia yang bunuh, dia yang tanamkan mayat tu di situ kan. So, jadi kalau ikut logik akal tu, pakaian apa yang pakai oleh mangsa tu kita dapat sahkan lah. Tapi keluarga tak nak sahkan. Keluarga kata dia orang tak kenal. Memanglah dah mayat tu dah bengkak sikit. So kita terpaksa tunggu DNA lah. Tunggulah. Kecuali kalau saya buat test tu sini, saya akan beritahu cepat lah. Mana skrip dia? Ni iklan. Ni iklan tuan, yang keluar iklan untuk dia orang apa? Rekrut. Inilah. Kerja-kerja dia. Saya tu translate ke bahasa Ini ditranslatekan ke dalam bahasa English. Bahasa Malaysia tuan. English. English. Ini skrip dah tuan. So dah skrip dah ada. Dia orang tak perlu dilatih lah. Mana yang umur 15 ni? Ya, itu sekali. Ni. Boleh putih atas. Ini 15 tahun tuan. So ini skrip bahasa Cina. Ya. Siapa boleh bahasa Cina baca lah. Boleh berpeluang. Atau bisa tak? Cina. Oh, semua Cina lah. Dia target masuk Cina. Tuan-tuan tengok semua skrip dia dalam bahasa Mandarin ke mana? Mandarin lah, atau bangsa dia semua
Orang tidak lah. Kenalan. Dan executive. Okay.